Ketua, dalam masa lebih kurang 2 minggu nanti, Yang Amat Berhormat Pekan akanlah merayakan setahun penuh beliau menjawat jawatan Perdana Menteri Malaysia. Sepanjang tahun ini, slogan Satu Malaysia telah mendominasikan media, radio dan televisyen. Sementara logo Satu Malaysia dalam berbagai bentuk, rupa dan saiz telah meresapi setiap perusut negara ini. Tapi satu paradoks besar ialah nampaknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semakin hilang kawalan dalam slogan dan konsep Satu Malaysia ni. Dan contoh terbaru yang merunsing baru-baru ini adalah pada awal bulan Mac, apabila seorang pemimpin UMNO yang biasanya tenang dan rasional, iaitu Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua, tiba-tiba mengeluarkan ungkapan rasis apabila dipaksa oleh anasir-anasir anti Satu Malaysia di bawah pengaruh UMNO Pulau Pinang. Sampai hari ini, Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua belum lagi meminta maaf atas ungkapan rasisnya yang dikeluarkan di satu jamuan makan malam anjuran Dewan Peniaga Melayu Pulau Pinang, di mana beliau berkata, kalau orang Cina di Pulau Pinang buli kita, kita lawan balik orang Cina. Dan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua telah dirakamkan kita. Seperti para ahli parlimen DAP yang lain, saya amat terkejut dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua, yang dulunya seorang timbalan menteri dan kini Menteri Kewangan yang kedua yang biasanya rasional, tenang dan munasabah, tiba-tiba bertukar mengeluarkan ungkapan yang rasis yang bertentangan dengan apa yang diwakili oleh konsep Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Persoalan yang timbul di hati setiap rakyat Malaysia adalah mengapa seorang pemimpin UMNO yang biasanya rasional, tenang dan munasabah boleh mengeluarkan ungkapan yang begitu rasis yang tidak selaras dengan wataknya selama ini. Satu-satu penjelasan yang boleh dikemukakan adalah apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan yang kedua pergi ke Pulau Pinang, beliau telah dipengaruhi oleh kempen benci yang berterusan yang dilancarkan oleh UMNO Pulau Pinang yang mengeksploitasikan isu kaum dan agama dan membuat tuduhan liar bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang YAB Lim Guan Eng serta Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pakatan Rakyat adalah anti-Melayu dan anti-Islam. Sebagai seorang pemimpin UMNO yang sederhana, Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua sepatutnya mengawal emosi dan memeriksa secara berhati-hati kempen tidak bertanggungjawab dan bersifat hasutan yang dilancarkan oleh UMNO Pulau Pinang itu, yang secara menulu dan mengeksploitasikan isu kaum dan agama. Bersahabat dengan media kawalan UMNO seperti Utusan dan Berita Harian, langsung tidak mengendahkan kempen Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan bukanlah terjangkit oleh virus UMNO Pulau Pinang sampai ke tahap membantu dan bersuhabat dalam kempen tidak bertanggungjawab dan bersifat hasutan yang menyebarkan rasa benci dan rasis. Bila pemimpin-pemimpin UMNO sederhana seperti Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua ini boleh hilang kawalan sederhana mereka dan terperangkap dengan politik benci UMNO Pulau Pinang, apakah harapan dan masa depan yang tertinggal dalam slogan dan konsep Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Adakah Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendidik semua ahli-ahli jemaah menteri, termasuk timbalan Perdana Menteri, supaya mereka faham sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan konsep Satu Malaysia? Saya pernah bertanya secara terbuka bulan lepas sama ada Yang Amat Berhormat timbalan Perdana Menteri benar-benar dan serius, Yang Berhormat daripada Pagoh, benar-benar dan serius berkomited terhadap konsep Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sama ada beliau bertindak sebagai pegawai kanan, right hand man Yang Amat Berhormat Perdana Menteri,
atau beliau sebenarnya bertindak bagi pihak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir untuk menjaga warisan Mahathir di zaman pemerintahan Najib. Saya bertanya sama ada Yang Amat Berhormat Jabatan Perdana Menteri telah mendapat kelulusan dan persetujuan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap semua ungkapan dan tindakan yang beliau lakukan yang sebenarnya memudaratkan pencapaian slogan dan konsep Satu Malaysia, termasuklah satu, apabila beliau mempertahankan sesi brainwashing dan indoktrinasi keturunan Melayu oleh Biro Tata Negara, sungguh pun timbulnya banyak kritikan dan pendedahan mengenai kandungan yang bersifat rasis, perpecahan dan hasutan selama 2 dekad ini. Percubaan beliau untuk meninggalkan keseriusan ungkapan Nasir Safar dengan mengharaikannya sebagai a slip of the tongue apabila pembantu politik kanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan mengecap kaum India dan Cina di Malaysia sebagai pendatang, mendakwa bahawa kaum Cina kemari sebagai kaum India kemari sebagai pengemis dan wanita kaum Cina sebagai pelacur, mendakwa bahawa UMNO lah satu-satu parti yang bertanggungjawab menggariskan perlembagaan, menafikan sumbangan MCA dan MIC dan menggugat untuk menarik balik status kerakyatan mereka yang menentang kuat dasar had jumlah mata pelajaran SPM, atau kebisuan beliau yang luar biasa terhadap forum JAKIM yang diadakan akhir bulan Januari di mana 800 kaki tangan kerajaan yang hadir telah digesa memberontak menentang konsep Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri oleh kerana di forum yang berkenaan pensyarah dari pihak kerajaan telah mengeluarkan ucapan yang menghasut dan mengapi-apikan menyalahkan masyarakat Kristian sebagai membangkitkan kemarahan masyarakat Islam dengan mencabar larangan penggunaan perkataan kalimah Allah yang menyalahkan ahli-ahli politik UMNO BN kerana gagal mempertahankan Islam, dan salah seorang pensyarah membangkitkan kemungkinan berlaku hura-hara seperti peristiwa 13 Mei sekiranya masyarakat Kristian yang beliau mendakwa sebagai mengamalkan ekstremisme tidak berhenti dan menggugut bahawa siapa tahu mungkin sekali lagi 13 Februari. Dan kebisuan beliau yang luar biasa terhadap pendedahan mengenai Setiausaha Eksekutif UMNO Datuk Abdul Rauf Yusof yang merancau di Barclays Club UMNO di London awal tahun ini, dan tindakan kuat beliau untuk membantu dan bersubahat dengan kempen media kawalan UMNO seperti Utusan Malaysia, Berita Harian, radio dan televisyen kerajaan yang berbau hasutan serta mengapi-apikan dan memainkan sentimen perkauman dan agama secara jahat, menggambarkan Ketua Menteri Pulau Pinang serta Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang sebagai anti-Melayu dan anti-Islam. Tahan-tahan Yang Amat Berhormat Jabatan Perdana Menteri, secara terus, adakah beliau sedar bahawa keseriusan dan keikhlasan pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenalkan Satu Malaysia kini menghadapi cabaran yang paling serius di Pulau Pinang? Mengapa konsep Satu Malaysia terjejas dan dilemahkan oleh berbagai serangan berterusan yang berniat jahat mengeksploitasikan sentimen kaum dan agama oleh media dan ejen UMNO demi memfitnah nama baik Ketua Menteri serta Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang? Sekiranya rakyat Pulau Pinang melihat konsep Satu Malaysia sebagai palsu dan hipokritikal, bagaimanakah beliau boleh mengharapkan rakyat negeri Sabah dan Sarawak serta rakyat di seluruh negara mempunyai keyakinan terhadap slogan tersebut? Boleh mencelah?